tertentu. Tidak pernah berlaku sebelum ini pelantikan semula Ketua Polis Negara menghadapi bantahan yang sekeras ini daripada semua lapisan masyarakat, sama ada daripada ahli-ahli parlimen, berbentuk persidangan meja bulat parlimen, atau daripada pergerakan sivil atau public opinion poll on the website, terutama atas dua sebab berikut. Satu, kegagalan Tan Sri Musa sebagai Ketua Polis Negara berdasarkan petunjuk prestasi utama KPI dalam tiga fungsi teras polis, iaitu merendahkan kadar jenayah, membenteras rasuah dan mempertahankan hak asasi manusia. Ia sebenarnya bukan tanpa untuk mengatakan bahawa rakyat Malaysia lebih terdedah kepada jenayah pada masa kini berbanding dengan masa Tan Sri Musa menjadi Ketua Polis pada September 5 hari bulan September 2006. Kedua, pelantikan semula Tan Sri Musa telah mencemarkan nama semua pegawai polis kanan, seolah-olah tiada seorang pun daripada 8 pegawai polis yang memegang jawatan-jawatan utama di bawah pangkat Ketua Polis yang berkelayakan untuk menjadikan ketua polis baru dan memberikan kepimpinan dan budaya baru, lalu menghentikan bencana jenayah yang melanda kita sejak 5 tahun yang lalu. Kes yang kedua, kekurangan political will untuk bertanggungjawab penuh dan bersikap tulus terhadap skandal Park Klang Free Zone skandal yang bernilai 12.5 bilion ringgit. Keputusan Kabinet bulan lalu untuk menubuhkan satu super task force yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan untuk mengambil alih semua kerja penyiasatan ke atas skandal PKFZ ini bukanlah menunjukkan political will untuk menyiasat sepenuhnya mother of all scandals, tetapi sebaliknya. Ini sebaliknya merupakan satu langkah besar ke belakang dalam aspek accountability, public accountability, transparency, kerana ia bagaikan satu super cover-up task force bagi skandal PKFZ. Apa yang diperlukan adalah satu suruhanjaya diraja untuk menjalankan siasatan yang komprehensif dan siasatan yang no holds barred terhadap skandal yang dikenali sebagai mother of all scandals ini, yang merangkumi aspek-aspek kementerian dan kabinet. Bukan usaha untuk dengan izin sweep the whole issue into the carpet. Oleh kerana soalan-soalan yang perlu ditanya ialah, adakah Ketua Setiausaha Tan Sri Muhammad Siddiq orang yang paling sesuai untuk mengetuai super task force bagi skandal PKFZ? Sebelum Tan Sri Muhammad Siddiq menerima pelantikan ini, beliau perlu menjelaskan kepada rakyat Malaysia mengapa beliau gagal untuk menjalankan keputusan Kabinet pada Julai 2007 apabila ia memutuskan untuk bail out PKFZ dengan 4.6 bilion ringgit, termasuk memberikan kelulusan retrospektif kepada 4 surat sokongan haram atau tidak sah yang diberi oleh 2 bekas Menteri Pengangkutan, Tun Lim Yong Sek dan Tan Sri Chong Kon Choi. Dan Ketua Setiausaha diberi tugas untuk menyiasat bagaimana 4 surat sokongan ini boleh dikeluarkan secara haram dan mengambil tindakan disiplin terhadap pesalah-pesalah ini yang menyebabkan negara kita dilandakan skandal sekarang 12.5 bilion ringgit. Adakah Tan Sri Muhammad Siddiq menadakan siasatan ini sedangkan tiada seorang pun yang telah dikenal pasti? Apalagi dihukum atas pengeluaran 4 surat sokongan secara haram dalam 2 tahun yang lalu. Jelas bahawa Tan Sri Muhammad Siddiq tidak melaksanakan arahan Kabinet. Jika ada, tidak perlulah kita melancarkan berbagai-bagai siasatan ke atas skandal PKFZ yang tidak mempunyai kuasa mustahak untuk menyiasat skandal ini sehingga pangkal isu. Bolehkah kita dapat satu jawapan dalam parlimen ini sama ada Tan Sri Muhammad Siddiq setelah berjaya dalam tugas diberi kepada beliau oleh Kabinet pada Julai 2007. Saya harap agar parlimen diberi jawapan yang spesifik kepada soalan-soalan ini dalam jawapan menteri-menteri. Dan saya telah berkali-kali menegaskan bahawa MCA sebagai parti yang paling terbabit dalam skandal PKFZ kerana pelibatan pemimpin-pemimpin utama MCA, baik menteri-menteri pengangkutan atau pengerusi lembaga pelabuhan Kelang, patutlah mengambil langkah untuk memastikan bahawa tidak akan berlaku apa cover-up yang lanjut bagi skandal PKFZ. Dan MCA juga patutlah memberi sokongan penuh di parlimen dan di dalam kabinet untuk menubuhkan suruhanjaya diraja
untuk siasat dan semua pemimpin-pemimpin MCA, UMNO dan BN yang terlibat dalam skandal PKFZ ini dan kirim mereka ke muka hadapan. Malangnya skandal PKFZ telah digunakan sebagai alat dalam pergelutan kuasa MCA yang berterus-terusan. Saya dapati bahawa pada minggu depan Public Accounts Committee akanlah kemukakan bentang laporan PKFZ, dan saya harap bahawa apabila laporan PKFZ ini dibentangkan, satu perhabasan khas diperuntukkan oleh Dewan Yang Mulia ini. Dan kes yang ketiga, penutupan kes Vicky Lingham yang didedahkan oleh Menteri di dalam Jabatan Perdana Menteri yang berhormat daripada Padang Rengas, bahawa tiada tindakan undang-undang akan diambil walaupun cadangan atau show oleh Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk Lingham videotapes adalah untuk tindakan diambil. Dan keempat, krisis keyakinan terhadap institusi-institusi penting di dalam negara ini juga dibangkit dan ditarik perhatian, khasnya dalam satu tulisan Raja Petra Kamarudin 2 hari dahulu, dan saya rasa ini sangat penting dan kita perlulah satu jawapan yang sepenuhnya, dan dengan ini saya rasa ini kita perlulah ambil perhatian apa yang ditulis dalam blog Raja Petra Kamarudin dengan izin. To those who walk in the corridors of power, I wish to inform you that I know you are beating up my son in the Sungai Buloh prison. Every day he is being subjected to beatings to force him to withdraw his not guilty plea and to plead guilty to the various charges he is facing. I also know he is being subjected to these daily beatings to force him to withdraw his not guilty plea and instead plead guilty because there is no evidence against him and the charges are merely trumped-up charges. Furthermore, I know he is being threatened with 6 additional charges to the ones he is already facing, and is being beaten up to force him to plead guilty to these charges as well. My son has informed me he can no longer stand these daily beatings and he wants to plead guilty to the charges. I've advised him to do so, although we both realize that this means he will be spending at least 10 years or so in jail. Yang Muhammad, boleh habiskan dalam masa 10 minit. Yeah, okay. Baik. My son is aware he is being subjected to this torture to induce me to surface and is prepared to plead guilty and spend 10 years in jail. If that means it will save him from the powers that be. Today, Barisan Nasional is in power, so it has the power of life and death over its citizens. Well, who knows? One day, Barisan Nasional might be kicked out and Malaysia will see a new government. Those behind the effort of torturing my son with these daily beatings have better hope that Barisan Nasional stays on as a government for a long time, for a long time to come. If not, and if Barisan Nasional falls, then rest assured it will be retribution time, and all those people who are using my son to get to me will be made to pay for it. And please, this is not a threat, this is a promise, and that's all I wish to say about the matter. Ini ditulis di atas di Raja Petra blog, dan kita perlulah satu jawapan, satu pendirian daripada pihak yang berkenaan sama benar atau tak benar. We must have an answer. Parliament, nation, we need an answer. The truth or otherwise of this very serious statement yang melibatkan keyakinan ramai dan dunia terhadap sistem dan institusi-institusi di negara kita yang ada bersangkut paut dengan dekat dengan international competitiveness.